بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis. Yang semati saya bersadah Datuk Haris bin Kasim, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Semati yang bahagia Tuan Haji Basori bin Omar, Pemangku Timbalan Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Yang Besar Al-Fadil Ustaz Idris, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Negeri Selangor, Pengurusan Masjid Diraja Tengku Ampan Jemaah Bukit Jelutong. Seterusnya hadirin hadirat, tuan-tuan dan datuk yang semati sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi bersyukuran kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersama-sama di dalam program Gema Iqra' Selangor yang kita rancangkan. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Inna kunna munzirin. Mafhumnya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan dan amaran agar hamba-hamba kami tidak ditimpa azab. Alhamdulillah, setinggi syukuran kepada Allah SWT. Hari ini seperti mana yang kita rancangkan, 17 Ramadan 1438 Hijrah bersamaan dengan 12 Jun 2017, kita sempena cuti umum nuzul Quran yang saban tahun kita sambut cuti tersebut. Dan sedikit kelainan pada tahun ini, di peringkat kerajaan negeri kita merancangkan untuk mengadakan program Gema Iqra' Selangor yang insya-Allah kita adakan di seluruh masjid-masjid dan juga surau di negeri Selangor, terutamanya surau-surau dan masjid yang berkemampuan. Bersyukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada hari ini disampaikan kita pada Ramadan. Hari ini sudah 17 Ramadan. Doa kita seawal bulan Rajab lagi, kita setelah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna fi Ramadan. Alhamdulillah, Allah SWT masih lagi memberikan kehidupan kepada kita pada hari. Program Gema Iqra' Selangor untuk meraihkan sambutan penghayatan nuzul Quran. Program diadakan di peringkat negeri dan seluruh masjid di seluruh negeri Selangor. Sebenarnya saya katakan tadi, mengikut kemampuan masing-masing secara serentak. Kita bermula pada pukul 9.30 pada pagi ini. Kelainan program adalah bukan sekadar bertadarus khatam Al-Quran, di mana ia menjadi satu budaya ataupun keterbukaan kita sendiri. Bila tibanya Ramadan, saya kira kita menumpukan lebih banyak masa kita untuk kita bertadarus ataupun membaca Al-Quran. Tetapi pengisian tadabbur surah pilihan, surah Al-Alaq ataupun Iqra' sebagai motivasi renungan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Program ini adalah salah satu usaha kerajaan negeri untuk mencelikkan dan memertabatkan Al-Quran kepada seluruh keluarga Muslim di negeri Selangor. InsyaAllah program ini akan menjadi jenama kepada negeri Selangor. Mana yang telah diwawarkan pada hari ini, kita akan bertadarus secara bertalaki yang akan dipimpin oleh Ustaz Zamri Zainuddin atau Zamri Mantop, surah Ar-Rahman dan surah Al-Alaq. Dan kemudian insya-Allah di peringkat negeri
kita akan adakan tadaburnya secara berforum yang insya-Allah pada pagi ini akan dihadiri oleh Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani dan Ustazah Nur Hafizah Hussein. Muslimin Muslimat, saya juga mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Negeri Selangor melalui bahagian pengurusan masjid yang dapat merealisasikan hasrat kerajaan negeri untuk menjadikan hari ini sambutan nuzul Quran yang menjadi cuti umum sebagai Hari Gema Iqra' Selangor. Hasrat utamanya yang saya lihat adalah bagaimana kita sebagai orang Islam kita dapat membudayakan, bukan sahaja kita membaca, bukan sahaja kita bertadarus Al-Quran, tetapi kita nak jadikan satu budaya. Kita memikirkan juga maksud makna di dalam Al-Quran itu sendiri, yang akhirnya inilah yang menjadi terangsang kepada kita untuk kita mengamalkan 30 juzuk Al-Quran di dalam dada dan juga di setiap gerak-geri amalan kita sehari. Dan yang lebih penting adalah bagaimana akhirnya kita dapat mensyukuri di atas nikmat Allah SWT yang Allah SWT turunkan ataupun Allah SWT berikan kepada kita. Saya kira itu yang paling penting. Kalaupun kita tidak pergi jauh, sekurang-kurangnya kita dapat melihat diri kita sendiri. Bagaimana pada hari ini kita dapat mensyukuri nikmat diri kita, kejadian yang ada pada diri kita. Saya kira kalau kita lihat di dalam Al-Quran, terlalu banyak surah-surah yang menyebutkan tentang kejadian manusia. Hatta dalam surah Al-Alaq juga menyebutkan tentang kejadian manusia, disebutkan daripada segumpal darah. Dalam surah At-Tariq juga Allah SWT meminta untuk kita berfikir, fal yanzuril insan mimma khuliqa mimma inda fi yahruju min baini sulbi wat tarab. Kejadian manusia yang dipancarkan daripada tulang sulbi lelaki dan juga tulang wanita perempuan. Sudah tentu apabila ditadaburkan, begitu jauh maknanya. Bukan sahaja benih yang ada pada lelaki atau benih yang ada pada perempuan, tetapi dengan cukup sifatnya tulang sulbi itu, yang lalunya urat saraf yang kita panggil kuda dan nerve, yang menjadikan fungsinya lelaki, yang akhir dapat memancarkan benih untuk dijadikan untuk menjadi manusia. Begitu juga dengan sempurnanya di antara tulang rusuk itu yang dipanggil payudara, yang juga mempengaruhi keluarnya hormon, terpancarnya hormon yang menyebabkan perubahan hormon yang akhirnya mengeluarkan benih ataupun ovum daripada ovari yang juga akhirnya dijadikan manusia. Begitulah kehebatan Allah SWT menjadikan kita sebagai manusia yang harus kita sama-sama syukuri. Saudara-saudara semati sekalian, nikmat yang begitu banyak. Kalau kita dapat lihat dalam diri kita juga, betapa begitu besarnya nikmat yang kadang-kadang kita tidak pernah terfikir ataupun kita terlupa untuk mensyukuri. Kerana saya sebutkan tadi bagaimana pentingnya akhirnya kita dapat mensyukuri nikmat Allah SWT. Penglihatan kita, mata kita, air mata kita yang keluar 3 sisi hingga 5 sisi dalam masa sehari, kita tidak pernah ukur, kita tidak pernah rasa keluarnya air mata kecuali kalau kita menangis, yang itu lebih daripada 5 sisi. Kita tidak pernah ukur air liur kita yang keluar 5 liter dalam masa sehari untuk menghadamkan makanan kita, yang kita tidak pernah ukur air liur kita, dan kita tidak nampak mana perginya air liur kita yang menghadamkan makanan kita. Yang kita tahu, kita makan selepas 8 jam ia keluar bukan dalam sifat kalau kita makan nasi biryani, keluar nasi biryani. Dalam keadaan kita tidur, kita bertadarus, usus kita bekerja untuk menghadamkan makanan kita. Sudah tentulah apabila hilangnya nikmat-nikmat ini, baru kita terasa betapa besarnya nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Saya masih ingat lagi sahabat saya yang mempunyai masalah keratokonjungtivitis zika, masalah saraf mata yang tidak dapat mengeluarkan air mata, siksa kehidupan, terpaksa menggunakan air mata tiruan, artificial tears, setiap 5 minit untuk dititikkan hanya untuk mendapatkan pandangan yang sebaik mungkin. Itu pun tidak memberikan nikmat yang sama seperti yang Allah SWT sendiri berikan, nikmat air mata kepada kita. Jadi sebab itulah saya kira erti
Yang kita nak bawa, maksud yang kita nak bawa adalah pembudayaan, bukan sekadar membaca, memikir, mengamal. Dan juga yang penting adalah mensyukuri nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Sudah tentu dalam surah Ar-Rahman yang akan kita baca nanti, betapa banyak Allah SWT menyebutkan manakah lagi di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Kejadian yang cukup besar, yang cukup luas, selain daripada mungkin yang kita lihat dalam diri kita sendiri. Al-Quran merupakan mukjizat besar kerasulan baginda Rasulullah SAW sehingga hari ini, dan menjadi panduan hidup umatnya di akhir zaman. Oleh itu amat rugi kepada umat baginda SAW meninggalkan petunjuk Al-Quran, malah ada yang menentang usaha untuk memertabatkan Al-Quran itu sendiri. Harapan saya agar Ramadan kali ini kita dapat menghayati dan memahami kehendak Al-Quran seperti mana yang telah diajarkan oleh baginda SAW. Kesannya kita dapat lihat bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat telah dapat memartabatkan agama Islam yang hampir sepertiga dunia. Banyak cendekiawan dan sarjana Islam yang telah lahir hasil daripada khazanah ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran pada zaman dahulu, dan kini ada kalangan saintis yang cerdik pandai Barat yang telah memeluk Islam apabila hanya mengkaji Al-Quran dengan ikhlas. Akhirnya, marilah sama-sama kita sentiasa memberikan masa untuk berinteraksi dengan Al-Quran, terutamanya di bulan Ramadan ini. Semoga Al-Quran akan menjadi pembimbing kecemerlangan kita di dunia dan juga di akhirat, dan dapat menyelamatkan kita di akhirat kelak. Selain itu, marilah kita memohon keampunan Allah SWT serta mengharap rahmat dan nikmat kasih sayang supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menyesal kemudian hari. Sabda Nabi SAW yang bermaksud, telah datang Jibril kepada dia berkata, wahai Muhammad, barang siapa menemui bulan Ramadan dan kemudian mati dan tidak diampuni dosanya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan Allah akan mengabaikannya ataupun menjauhkan darinya. Katakan amin. Maka aku katakan amin. Hadis sahih diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dari Jabir radhiyallahu. Jadi tuan-tuan kaum muslimin yang yang dirahmati Allah SWT, insya-Allah semoga inisiatif kita yang kita adakan pada kali ini akan menjadi pencetus permulaan, dapat kita namakan satu program Gema Iqra Selangor yang kita lakukan secara serentak di negeri Selangor. InsyaAllah semoga akan mendapat keberkatan daripada Allah SWT dan Selangor akan dijauhkan daripada azab Allah SWT. Terima kasih kepada semua yang terlibat. Terima kasih kepada tuan-tuan muslimin muslimat yang dapat hadirkan diri pada hari ini untuk tujuan ikhlas semata-mata kerana Allah SWT. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, marilah kita sama-sama merasmikan program Gema Iqra Selangor pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis mencabar terima kasih kepada Yang Hormat Datuk Haji Yunus bin Hairi, Pengurusi Jawatan Kuasa Tetap Adat Islam, Adat Melayu dan Warisan, Pengelola Desa dan Kampung Tradisi Negeri Selangor yang telah menyempurnakan majlis perasmian sebentar tadi.